Selamat pagi. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu Lim Exit akan membentangkan langkah-langkah mengatasi isu-isu dalam pendidikan jasmani. Pensyarah adalah Encik Putra bin Abdul Ghani. Kita mempunyai 3 tajuk utama, iaitu yang pertama, sukan dan media massa. Yang kedua, budaya masyarakat terhadap sukan dan pendidikan jasmani. Yang ketiga adalah pandemik dan sukan. Tajuk yang pertama pada hari ini ialah sukan dan media massa. Apakah isu-isu dalam sukan dan media massa? Yang pertama adalah penyalahguna media massa dalam pendidikan jasmani dan sukan. Ia akan menyebarkan berita palsu atau maklumat yang membawa kerugian kepada atlet tersebut. Berita palsu atau sensasional tentang sukan dan pendidikan jasmani yang dapat menyebabkan kebingungan atau memperburuk masalah, dan ia juga mempromosikan prestasi yang tidak sihat seperti kehidupan peribadi ditunjuk kepada masyarakat, kehidupan seseorang atlet ditunjuk kepada kalangan masyarakat. Dalam zaman teknologi, isu yang kedua akan berlaku dalam sukan adalah isu diskriminasi dalam sukan. Isu diskriminasi dalam sukan adalah masalah serius dan masih tidak dapat diselesaikan di banyak belahan dunia. Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor seperti jenis kelamin, ras, etnis, agama, orientasi seksual atau kecacatan. Berikut adalah beberapa contoh diskriminasi dalam sukan. Yang pertama adalah diskriminasi gender. Perbezaan berlakuan antara atlet lelaki dan wanita masih menjadi masalah dalam olahraga. Misalnya, perbezaan dalam pembayaran kesempatan bermain dan promosi. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan agama. Diskriminasi terhadap atlet atau peserta pendidik berdasarkan agama dapat terjadi dalam bentuk pembatasan kebebasan beragama, pelecehan verbal atau fizik, atau perlakuan yang tidak adil. Isu yang ketiga adalah media massa akan membawa kesan negatif kepada golongan masyarakat ataupun atlet. Contohnya sensasional dan kontroversial. Selain itu, media massa juga akan memberi peluang kepada syarikat untuk melakukan perjudian dalam sukan. Contohnya bola sepak. Syarikat-syarikat tersebut akan membukakan satu game untuk rakyat menjudi dan melibatkan wang tunai yang besar, dan ini juga akan menyebabkan sesuatu pasukan ataupun pengadil berlaku keadaan mengambil berat sebelah kerana dia ingin mendapatkan keuntungan dari pihak syarikat perjudian. Baiklah, bagaimana kita perlu mengatasi isu tersebut? Apakah langkah untuk mengatasi isu? Yang pertama, pendidikan kesihatan dan jasmani yang bersepadu. Pihak sekolah atau guru perlu mengintegrasikan program-program kesihatan dan pendidikan jasmani secara lebih kesan. Sebagai contohnya, guru-guru perlu mengadakan berbagai program atau ceramah tentang cara betul mengguna media sosial supaya mereka tidak menyalahguna atau mengguna media sosial ke arah yang salah. Yang kedua adalah kesedaran tentang isu media massa. Guru dan pelajar perlu diberi kesedaran tentang pengaruh media massa terhadap perspektif mereka. Seperti contoh, memahami
bagaimana berita dan iklan media massa dapat mempengaruhi pandangan mereka. Selain itu, guru juga perlu mengajar pelajar tentang etika dalam penggunaan media sosial. Ini termasuk bagaimana menyaring maklumat, mengenali berita palsu atau mana satu berita yang benar dan berita yang palsu, dan memahami tanggungjawab sebagai pengguna media. Langkah yang ketiga adalah pendidikan dan kesedaran. Itu perlu memberi pendidikan kesedaran terhadap keagamaan, inklusif dan penolakan terhadap diskriminasi kepada semua penlibat termasuk atlet, pelatih, pengurus dan pengajar. Pelatih yang keempat adalah kepimpinan dan perwakilan. Kita pihak kepimpin perlu meningkatkan keberagamaan ahli dalam pengurusan dalam kepimpinan dan pengambilan keputusan. Seterusnya adalah budaya masyarakat terhadap sukan dan pendidikan jasmani. Okey, mari kita lihat isu-isu dalam budaya masyarakat terhadap sukan dan pendidikan jasmani. Di sini saya akan jelaskan dua isu saja, iaitu keutamaan terhadap akademik dan kurang minat. Okey, langkah-langkah bagi mengatasi isu keutamaan terhadap akademik iaitu pengiktirafan akademik dan kecemerlangan sukan. Ini bermaksud sekolah perlu memberikan pengiktirafan yang seimbang kepada prestasi akademik dan kecemerlangan sukan. Ini boleh melibatkan pemberian anugerah dan pengiktirafan kepada pelajar yang berprestasi dalam kedua-dua bidang. Okey, yang kedua adalah isu kurang minat. Penyelesaiannya adalah mencipta persekitaran yang menyokong kegiatan sukan. Ini bermaksud kita perlu menyediakan kemudahan sukan yang baik, menyokong pasukan sukan sekolah dan menganjurkan acara sukan dan perlawanan antara sekolah. Isu yang ketiga dalam budaya masyarakat terhadap pendidikan jasmani dan sukan adalah isu gender. Isu gender dalam pendidikan jasmani melibatkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perbezaan perlakuan dan kesempatan antara lelaki dan perempuan dalam konteks pendidikan jasmani. Manakala dalam sukan, isu gender adalah isu yang lama dan tidak dapat diselesaikan. Ini akan mencetuskan ketidakadilan, ketidaksetaraan seks dan ketidakseimbangan semasa melakukan aktiviti atau pertandingan yang terlibat dengan lelaki dan perempuan. Apakah langkah-langkah untuk menyelesaikan isu ini? Yang pertama, pelaksanaan dasar yang inklusif. Kita perlu memastikan kurikulum sekolah sesuai dengan semua warga sekolah tanpa mengira gender. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar, terutamanya pelajar perempuan dalam aktiviti fizikal. Yang kedua adalah sosialisasi yang lebih baik. Pihak sekolah boleh memberi kesedaran tentang persamaan gender dalam pendidikan jasmani dan juga dalam bidang sukan. Selain itu, guru perlu bijak dalam cara mengajar semasa waktu pendidikan jasmani. Isu yang keempat adalah isu orang kurang upaya. Isu golongan orang dengan kecacatan dalam sukan adalah masalah yang serius yang sering diabaikan atau kurang mendapat perhatian yang layak. Golongan ini sering menghadapi tantangan dalam mengakses fasiliti sukan, pelatihan dan kompetisi. Fasiliti yang ramah OKU dan aksesibilitas yang memadai masih menjadi isu di banyak tempat.
Baik, apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut? Pertama, meningkatkan akses. Ini memastikan golongan OKU memiliki akses yang setara terhadap fasiliti sukan, pelatih dan kompetisi. Yang kedua, kurang pertandingan untuk peserta OKU. Ketiga, memberi kesedaran dan pendidikan. Pengenalan yang terhadap golongan OKU adalah terhad. So, kita perlu memberi kesedaran tentang hak dan kebutuhan OKU dalam dunia perlu ditingkatkan. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan penyelesaian bagi isu pandemik dan sukan. Okey, mari kita lihat isu dalam pandemik dan sukan. Pandemik COVID-19. Isu COVID-19 membawa kesan penangguhan atau pembatalan acara sukan besar, kesan kepada atlet dan industri sukan, serta langkah-langkah keselamatan semasa pertandingan. Okey, di sini saya menjelaskan sedikit berkaitan pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia secara langsung di televisyen dan media massa lain pada 13 Mac 2020 yang dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020. Semua aktiviti yang melibatkan luar daripada rumah adalah tidak dibenarkan dan akan dikenakan tindakan undang-undang jika didapati sesiapa sahaja yang ingkar kepada arahan dan undang-undang. Penularan wabak COVID-19 telah banyak menjejaskan aktiviti harian masyarakat termasuk sukan dan rekreasi. Hal ini telah menjejaskan ekonomi negara serta menjejaskan ekonomi sukan pemotoran juga. Jadi bagi yang isu berkaitan pandemik COVID-19 yang dinyatakan tadi, di sini ada beberapa langkah untuk mengatasi isunya. Okey, yang pertama adalah kesedaran dan pendidikan. Ini untuk meningkatkan kesedaran dan memberikan pendidikan kepada pelajar, guru dan kaki tangan sekolah mengenai pandemik COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Ini boleh dilakukan melalui sesi talimat, poster, bahan bacaan dan sumber-sumber digital yang relevan. Okey, yang kedua adalah penyesuaian kurikulum. Ini bermaksud kurikulum pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan pandemik. Aktiviti yang melibatkan kontak fizikal yang rapat mungkin perlu dikurangkan atau diubah suai untuk mematuhi prosedur kesihatan yang ditetapkan oleh KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, seterusnya mari kita lihat langkah yang ketiga, iaitu penjadualan semula aktiviti sukan. Ini bermaksud aktiviti sukan harus dijadual semula dengan mengambil kira pandemik. Mungkin perlu mengadakan latihan secara berasingan, mengurangkan bilangan peserta atau mengubah lokasi latihan untuk memastikan pematuhan kepada garis panduan kesihatan yang ditetapkan. Okey, langkah yang keempat, pemantauan dan pelaporan kesihatan. Di sini bermaksud sekolah perlu melaksanakan sistem pemantauan kesihatan yang berkesan bagi semua pelajar dan kaki tangan. Sesi pengesanan suhu, pantauan gejala dan pengurusan kes yang disyaki perlu dilaksanakan dengan teliti. Okey, langkah yang kelima, kerjasama dengan pihak berkuasa kesihatan. Kerjasama dengan pihak berkuasa kesihatan tempatan dan nasional adalah penting dalam menangani isu pandemik. Sekolah dan pusat pendidikan perlu sentiasa mengikuti garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kesihatan. Okey, langkah yang terakhir bagi mengatasi isunya iaitu komitmen kepada keselamatan. Ini adalah paling penting. Okey, di sini bermaksud cara penyelesaian untuk mengatasi isu pandemik dan sukan dalam pendidikan jasmani adalah komitmen kepada keselamatan semua pihak yang terlibat. Kepatuhan kepada prosedur,
kesihatan dan kebersihan adalah asas utama dalam memastikan keberkesanan langkah-langkah yang diambil. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.